Hai guys, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Terima kasih untuk anda semua yang baru saja menonton Cool TV kita hari ini. Alright guys, untuk borak-borak raya kita kali ini, kita ada topik yang best kita nak borak dengan anda juga. Dan kita ada tamu kita yang beraya di perantauan dan tajuk atau topik kita hari ini juga adalah beraya di perantauan. Alright, so untuk hari ini kita nak tanyalah dengan kita punya tetamu kita yang kita call ni daripada luar negara ni, macam mana raya di perantauan dia dekat sana. Jadi kita ada Faiz di video call kita sekarang ni. Halo Faiz, apa khabar? Faiz, Ya, halo. Khabar baik, Alhamdulillah. Khabar sihat? semua? Ya, sihat Ya, ke? Alhamdulillah. Mm-mm. Aha. Alright. So, mungkin Faiz boleh kenalkan diri dahulu. Okey, nama saya Faiz Talib. Saya Mhm. berasal daripada Johor Bahru. Mhm. Dan sekarang ni saya menetap di Melbourne, Australia. Hampir 2 tahun lah. 2 tahun dan Faiz juga merupakan seorang peniaga ataupun dekat sana sebenarnya kerja atau peniaga ataupun belajar. Saya dekat sini saya gunakan visa pelajar. So Mhm. kemudian saya belajar sambil bekerja lah. So Mhm. jadi Mhm. sejak COVID-19 ni menular, so Mhm. saya dah tak ada kerja. So Mhm. saya mulakan bisnes nasi lemak. So asalnya dulu saya berniaga nasi lemak dekat Johor Bahru sebelum saya datang sini. So Hmm. keadaan yang ter, tak tertentu ni saya cuba jual nasi lemak dekat Australia ni. Alhamdulillah dapat sambutan daripada kawan-kawan kita yang daripada Malaysia, daripada Singapura, daripada Sabah, Sarawak. Alhamdulillah. Alright, so lebih tepat lagi Faiz adalah owner kepada nasi lemak Melbourne, betul? Ya betul. Betul, Alright. betul. Okay, so kita dah wish selamat raya belum? Dah Belum kan? ni. Belum lagi ya? Selamat hari raya Faiz. Terima kasih. Selamat Raya ni. Selamat Raya. Okay, kita nak borak pasal topik kita hari ni lah, beraya di perantauan. Dah masuk tahun kedua raya kat sana ya? Betul. So macam mana Faiz? Adakah berbeza sangat-sangat dia punya suasana ataupun sama je dengan Malaysia? Suasana berbeza sedikit. Macam dekat sini kita akan kumpul dengan komuniti-komuniti. Macam Mhm. saya tahun ni saya berkumpul dengan komuniti daripada Indonesia. So jadinya pagi raya tu kita orang akan berkumpul. Komuniti akan sediakan makanan-makanan, kuih-kuih raya. So lepas Mhm. solat tu kita orang akan diorang akan edarkan kuih-kuih raya dekat kawasan kita solat raya tu. So Mhm. solat raya tu dilakukan dekat sebuah dewan badminton. So Mhm. dewan badminton tu dikosongkan, dibersihkan, dibentang tikar khas untuk buat sembahyang raya sahaja. Uh, Mhm. Sambutan pada saya meriah juga. So kita kena bercampur dengan komuniti lah baru rasa semangat hari raya tu. Mhm. Yang bezanya pada saya adalah family lah, family jauh. So tu yang buat raya kita ni berbeza adalah sebab raya tu adalah satu untuk kita berkumpul antara ahli keluarga yang terdekat. Betul. Mhm. 2 tahun ni yang saya sangat rindukan family saya, ibu bapa saya, abang, Mhm. adik-beradik saya semua. Tu je yang buat saya, pada saya berbeza. Kemeriahan tu kita tak rasa bersama keluarga yang terdekat. Mhm. Okey, nak tanya, macam makanan ataupun juadah dekat sana adakah sama dengan Malaysia ataupun bila dah campur dengan komuniti-komuniti lain tu ada perbezaan lain-lain? Okey. Macam saya sendiri untuk juadah hari raya saya masak macam ketupat tu saya tak anyam lah. Mhm. Ketupat saya beli yang 3 in 1, lemang 3 in 1, ketupat palas pun 3 in 1. So Oi. lauk-lauk lain tu masak sendirilah macam rendang, Mhm. sambal kacang, semuanya kita masak sendiri. Mhm. Alhamdulillah dekat kawasan Melbourne ni untuk dapatkan keperluan asas untuk memasak lauk-lauk pauk daripada Malaysia ni boleh didapati. Senang. Uh, Senang didapati lah, macam kita nak cari daun kunyit ke apa semua kan Oh, boleh ada. didapati. Ada kan sana? Tapi barang-barang yang rare sedikit tu dia orang frozen lah, macam daun kunyit tu frozen. Oh. Uh, uh, Macam lengkuas semua so, tu nak cari macam mana lengkuas? Ada? lengkuas ada. Oi. Lengkuas ada. Lengkuas ada. Macam yang rare-rare sikit lah dia orang bekukan.
Macam durian pun aku. Okay, Faiz nak tanya juga. Bila contohnya ada perayaan Aidilfitri dekat sana, adakah orang sana juga akan join korang? Ataupun macam mana? Ada tak? Okay, macam saya sendiri, saya akan jemput jiran sebelah menyebelah untuk diorang ajak diorang hadir untuk makan-makan. Uh, Biasa jiran-jiran terdekat lah ataupun kawan-kawan tempat kerja yang berbangsa asing pun kita jemput. So diorang basically diorang sama-sama menyambut. Kiranya satu Australia menyambut Aidilfitri ni sebab ada je komuniti Islam dekat different tempat. So kira perayaan Aidilfitri dekat Australia tak adalah asing untuk warga mereka. Sebab memang diraikan jugalah dekat sini untuk Hari Raya Aidilfitri. Okay, kita nak tanya jugalah apa yang membuatkan sebenarnya Faiz mengambil keputusan untuk pergi ke sana? Adakah untuk memang totally belajar ataupun ada sebab lain? Biasalah asalnya sebelum datang macam saya nak pergi Australia, nak kerja-kerja, petik buah ke apa, kumpul duit, balik ada duit buka bisnes. Itu saya punya niat asal lah. Tapi berbeza bila saya dah sampai sendiri, saya dah experience sendiri, saya stay secara legal, so saya apply student visa. Dan kemudian tu saya ambil course vocational. Jadi saya tak perlu hari-hari datang ke tempat belajar. So jadi saya boleh part time untuk saya tampung yuran belajar dan kumpul duit sedikit. Macam saya cakap, bila dah sampai kita punya plan pun dah jadi lain. So untuk sekarang ni saya plan saya habiskan saya punya course, saya dapat experience untuk sebab pada saya berbeza. Asalnya saya nak datang, saya cakap okay tak apalah, saya nak buat benda lain daripada lain, saya nak experience. So saya try experience sebagai seorang imigran ni, pada saya tak adalah seronok sangat, banyak turun naik, macam kita jauh daripada family. Bangun pagi kita tak ada makanan yang dah tersedia, so every on your own, maksudnya semuanya saya kena usaha sendiri. Daripada tak pandai masak, lauk pauk sampai boleh masak. Skill sebagai imigran tu pada saya so far, bila saya dah datang sini, saya cakap okay tak apalah, aku experience pengalaman ni sebagai aku punya pengalaman hidup. Jadi bila aku balik, aku buat something aku lebih kuat daripada sekarang ni. Pada saya dia experience ni bergantung pada individu masing-masing lah. Ada juga orang yang datang sini kerja, rezeki dia dapat gaji besar, boleh kumpul duit. So depend. So pada saya tak nak terlampau mengejarkan wang ringgit tu, sebab pada saya lama-lama saya akan stres. Jadi buat masa sekarang ni saya enjoy lah, saya tak nak stres sangat. So COVID pun buat ekonomi kita down sikit. So jadi saya pelan-pelan saya feel sendiri experience untuk dia dekat sini macam mana, bila kita jauh dengan family apa kita kena buat, apa yang ajar saya untuk lebih berdikari daripada biasa lah pada saya. Okay, nak tanya juga, so bila dah raya dekat sana, so nak mengubat kerinduan, nak menghilangkan rasa rindu raya bersama dengan family tu macam mana bagi Faiz sendiri kat sana? Bagi saya untuk mengubat kerinduan tu biasalah saya akan pagi raya firstly saya akan video call family saya. So saya akan bersama diorang lah, diorang apa mahaban ke apa, saya ada dekat video call tu, at least kita rasa kita ada dekat situ. Lain daripada tu masak makanan kegemaran ke, tapi mostly memang saya video call selalu lah bila dah berjauh. Pada saya bila berjauhan ni lebih mendekatkan, lebih mengeratkan hubungan antara keluarga. Kalau saya kat rumah tak adalah terlampau macam appreciate family tu. Bila dah jauh tu baru sendiri rasa macam ni rupanya jauh dengan family aku tak boleh jauh, contoh lah kan. So kita lebih appreciate hubungan tu, rasa macam nak balik je tapi ada komitmen, so kena sabar, kena tabah, lebih kepada motivasi diri kena tinggi lah. Kalau tak mental tak kuat. Biasa cepat koyak nanti kalau tak koyak. Betul. Okay, nak tahu juga
perancangan bila yang akan pulang ke Malaysia? Yang akan rasa boleh Ah, raya kat Malaysia? Tahun bila? mengikutkan jadual visa saya sampai Ogos 2022. Tapi saya rasa tahun ni lah last saya saya jauh beraya jauh. Saya plan tahun depan, asal dia tahun ni saya nak balik beraya kat Malaysia. Saya dah beli pun tiket pada 24. Ah. Jadi AirAsia pun dah cancel tiket saya, tiket pergi yang balik. AirAsia dah cancel sebab penularan COVID ni. Mhm. Terpaksa tangguhkan untuk pulang ke Malaysia tu. Kalau tak memang mental saya koyak agak sebab otak saya dah Betul. bermain tahun ni. Nak raya kat Malaysia Nak ni raya kat saya dah. Malaysia. Jadi Mhm. tak kesampaian. So saya ingat raya tahun depan saya mesti balik Malaysia lah. Mhm. Wajib lah. Rupanya ada juga masalah kat sana ya. Yalah, ya kita dah merancang tapi tak terjadi apa kita rancang tu, agak stres juga kan. Betul betul betul. Aha. Alright, nak tanya juga mungkin apa? Juadah ni yang pasal makan balik lah kita tanya. Biasa kalau raya ni kebanyakan ni orang tanya pasal makan. Ni kita nak back to makan balik. Okay, nak tanya macam kuih-kuih raya dekat sana, jumpa tak kuih-kuih raya macam dekat Malaysia ni? Kalau kuih makmur ke, tart ke, sambrit ke, ada tak kat sana? Okay, ada juga. Saya join community dekat Facebook tu. So antara diorang ada yang jual tak nenas, elma Hmm. London. Ada juga kuih-kuih raya yang dihasilkan, boleh beli. Macam saya tengok hari tu ada elma London, tak nenas lagi, semprit, tak banyak choice tapi ada, Mhm. boleh rasa kerinduan tu. Macam nak dapat batang buruk tu susah. Itu rare. Ah, Okay, macam raya kat sana juga, apa orang panggil, budaya bagi duit raya ni ada ke tak ada? Budaya bagi duit raya masih ada untuk kanak-kanak. Budaya bagi duit raya tu masih ada. Macam kalau kita bawa anak-anak kecil pergi semayang raya tu, Mhm. komuniti tu akan memang ada sediakan sedikit duit raya lah untuk kanak-kanak. Mhm. So dekat sana pun memang lagu-lagu raya akan berkumandang lah. Lagu-lagu raya Ke tak tak ada? macam Tak ada. lagu-lagu raya saya play sendiri lah daripada telefon. Macam radio-radio dia orang just wish untuk Muslim lah, tapi mainkan lagu-lagu raya memang tak ada lah. So untuk datangkan nostalgia mood raya tu basically kita kena adakan sendiri lah, macam dengar lagu raya, uh, Oh. tengok program raya dekat YouTube. So banyak, so kita kena sendiri. Kalau tak kita memang koyak lah mental kita. Oh kita raya jauh ni pun semua tak boleh. Kita kena ceriakan sendiri. Kalau tidak memang bahaya tu. Ah, contoh macam kalau Faiz beraya dekat sana, ada pernah dengar tak lagu-lagu raya yang daripada komuniti lain? Contoh daripada Indonesia ke, raya orang Arab punya raya ke, lagu-lagu raya bukan daripada Malaysia. Ada tak dengar kat sana? Tak pernah dengar pula. Tapi bila kita join community Indonesia tu, lagu Indonesia tu ada juga. Cuma macam kita dengan diorang lebih kurang kan. Diorang pun kadang tak perasan pun kita daripada Malaysia pun. Diorang pun sembang-sembang Indo juga kan kita. So kalau ikutkan komuniti kat sana, kalau orang Malaysia lagi ramai pada Indonesia ataupun Indonesia lagi ramai pada Malaysia? Ke sama banyak? Um, saya rasa sama banyak juga. Indonesia beramai, Malaysia beramai. Hmm. Alright, so mungkin yang terakhir Faiz boleh kongsikan, mungkin ada tips lah atau pesanan kepada mungkin ada orang kalau nak beraya dekat luar negara ni, apa yang dia kena buat, ataupun orang cakap nak hilangkan kerinduan dekat Malaysia Ah, macam mana? Okey, kalau pada saya kalau kita nak experience untuk beraya di luar negara tu tak salah. Kalau nak rasa buat je, jangan Mhm. jangan rasa macam nak raya aku tak boleh, jauh-jauh tak boleh. Kalau rasa tahun depan nak try lah raya dekat perantauan, pergi je, try je, experience. Tapi kita jangan hilangkan mood-mood raya dan tradisi-tradisi raya. So kat luar-luar negara sebelum kita pergi, kita dah boleh check lah kat situ apa ada, kita boleh join orang-orang Malaysia ke kat sana, kita boleh Mhm. maksud lagi
solat raya. Pada saya yang penting tu solat raya lah untuk menunjukkan kita rasa syukur pada pagi raya tu kan. Mhm. Bila tips dia bila kita sampai kat sesuatu negara tu kita kena bercampur dengan orang. So sekarang ni kita kena ada online presentation, maksudnya kita ada Facebook, Instagram, so kita gunakan, manfaatkan social media kita tu sebaiknya. Kita cari orang-orang yang contoh macam tahun depan nak raya kat Australia ke, so kita dah sampai Australia tu kita cari ada tak orang-orang kat sini ada masjid ke tak kan. So pada Mhm. kita jumpa masjid tu, insya-Allah memang akan ada komuniti akan beraya kat situ. So kita tak terlampau rasa macam Mak Saleh sangat raya tak raya kan. So Betul. bila kita jumpa masjid tu, insya-Allah kat situ akan ada komuniti, so kita akan dapat suasana raya tu. Mungkin berbeza sikit tapi masih dapat rasa. Nak tanya, baju raya tu beli bila? Daripada Malaysia ataupun shopping kat sana? Baju raya ni dah tahun yang ketiga saya pakai, tak tukar-tukar lagi. Oh, so daripada Malaysia lah tu. Sebenarnya boleh je kita ada juga orang jual-jual baju raya, cuma saya je yang macam tak apalah boleh pakai lagi sebab saya tak terlampau fikir sangat. Ada baju raya pasti okey dah, tapi nak dapatkan baju raya songkok masih boleh. Ada juga orang-orang Malaysia yang jual baju raya, diorang apa import daripada Malaysia kan. Diorang post betul. So kalau ini dia sikit lah nak tambah. Harga baju Melayu kalau dekat sana lagi mahal kat sini ke dekat Malaysia, ataupun Malaysia lagi mahal dekat sana ke dekat sana lagi murah? Baju-baju raya kalau kita ikut mata wang, baik kita beli baju raya kat Malaysia lah, sebab contoh kat Malaysia sepasang lagi RM100 kata. So sama juga kat sini dia akan jual $100. Oh. So pada saya better lagi murah bila kita shopping dekat Malaysia lah. Alright, terima kasih Faiz Salim. Semoga terus sihat di sana, jaga diri. Semoga dapat pulang ke Malaysia kembali nanti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alright guys, itu dia kita bersama dengan Faiz Salim untuk Raya di Perantauan hari ini. Jadi terima kasih untuk anda yang sedang menonton. Kalau ada apa-apa nak komen ataupun nak sampaikan cadangan, boleh komen dekat bawah. Kita jumpa lagi next Cool TV bersama dengan saya, Syah Sulaiman. Ciao guys.